بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن إسحاق قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي في شأن جعفر بن أبي طالب في شأن جعفر بن أبي طالب وأصحابه، فكتب معه كتابا: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى النجاشي الأسخم ملك الحبشة: السلام عليك، فإني أحمد إليك الله الملك القدوس المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطاهرة الطيبة الحصينة، فحملت بعيسى فخلقه من روحه ونفخته، كما خلق آدم بيده ونفخه. وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له، والموالاة على طاعته، وأن تتبعني فتؤمن بي، فبالذي جاءني فإني رسول الله، وقد بعثت إليك ابن عمي جعفر ومعه نفر من المسلمين، فإذا جاءوك فأقرهم ودع التجبر، فإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل، وبلغت ونصحت فاقبلوا نصيحتي، والسلام على من اتبع الهدى. Al-Baihaqi. Artinya dari Ibn Ishaq, dia pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutuskan Ammar bin Umayyah Ad-Damri kepada An-Najashi, iaitulah raja dalam bahasa Habasyah, berhubung dengan Ja'far bin Abi Talib dan sahabat-sahabatnya yang berhijrah ke Habasyah, dan ditulis bersamanya sepucuk surat yang berisi dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada An-Najashi raja Habasyah: Assalamu alaik, maka sesungguhnya aku memuji kamu akan Allah, Raja yang Maha Suci, yang Maha mengurniakan keamanan, yang Maha Mulia, dan aku menyaksikan bahawa Isa itu Ruh Allah dan kalimahnya dijadikan tiada berbapa, yang dicampakkan kepada Maryam yang kuat beribadat, yang suci lagi baik, yang bersih dari kerja-kerja jahat. Lalu dia mengandungkan Isa, maka dia menjadikannya dari ruhnya dan tiupannya, sebagaimana dia menjadikan Adam dengan tangannya dan tiupannya. Dan sesungguhnya aku mengajakmu kepada Allah, keadaannya esa, tiada sekutu baginya, dan mengikut taat kepadanya. Aku mengajakmu supaya mengikutku dan beriman dengan aku dan dengan apa yang aku bawa. Maka sesungguhnya aku ialah Rasulullah, dan sesungguhnya aku telah menghantarkan kepadamu sepupuku Ja'far dan bersama-samanya beberapa orang Islam. Berilah pengakuan kepada mereka, dan tinggalkanlah sifat sombong membesar diri. Maka sesungguhnya aku menyerumu dan segala bala tenteramu kepada Allah Azza wa Jal, dan aku telah menyampaikan dan telah memberi nasihat. Maka terimalah nasihatku
dan selamat sejahteralah kepada sesiapa yang mengikut petunjuk yang sebenar. Ayat ini menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan perintah Allah kepada Raja Habasyah, kerana Allah Ta'ala melantik Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul kepada seluruh manusia, bukan saja bangsa Arab, bukan saja kaumnya, bukan saja di negerinya, berbeza dengan rasul-rasul yang sebelumnya. Untuk kaum dia saja, untuk negeri dia saja, untuk masa dia saja. Itu perbezaan yang jelas di antara kerasulan rasul-rasul yang lain alaihi mussalatu wassalam dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di atas pelantikan inilah dihantar surat kepada raja-raja. Di antaranya ialah Raja Habasyah An-Najashi Al-Askham. Najashi dengan makna raja dalam bahasa Habsi. Al-Askham nama dia ataupun gelaran kepada diri raja itu. Ini riwayat Ibnu Ishaq yang disebut oleh Ibnu Hisham. Sebelumnya Nabi SAW telah mengarahkan beberapa orang sahabat memimpin orang-orang yang lemah, yang dhaif, setelah mereka diseksa dan dizalimi di Mekah, supaya berhijrah ke Habasyah. Kerana Nabi SAW diberitahu Raja Habasyah ni seorang raja yang adil, seorang raja yang baik akhlaknya, agamanya Kristian, bukan seorang Islam, seorang Kristian. Pergilah di sana untuk mendapat perlindungan. Mengikut riwayat yang lain daripada apa yang kita baca ini, setelah dua rombongan sahabat-sahabat berhijrah ke Habasyah, maka pemimpin Mekah menghantar utusan untuk menemui Najashi, Raja Habasyah, supaya menghalau orang Islam. Utusan itu ialah orang yang dianggap pintar, bijak, berhujah, yang dianggap sebagai diplomat yang tahu berkenaan dengan antarabangsa, iaitulah Ammar bin As dan Suhail bin Ammar, dua orang pemimpin Mekah. Dihantar ke Habasyah. Dibawa bersamanya hadiah daripada barang-barang yang mahal yang diambil oleh peniaga-peniaga Mekah daripada Syam, Rum Timur dan daripada Yaman, iaitulah pelabuhan sebelah timur. Barang yang mahal dibawa untuk diberi hadiah bagi menarik hati Raja Habasyah. Bila mereka sampai di Habasyah, bertemu dengan raja, melaporkan kepada raja bahawa ada kumpulan daripada Mekah datang berhijrah. Kumpulan ini menganut agama yang tersendiri, berlawan dengan pemimpin-pemimpin mereka di Makkahul Mukarramah. Lalu Raja Habasyah yang adil ini nak siasat terlebih dulu. Dipanggil ketua orang Islam yang berhijrah, iaitulah Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, abang pada Sayyidina Ali. Datanglah Ja'far. Lalu Raja Habasyah meminta penjelasan daripada Ja'far. Apa dia agama yang kamu anut itu? Ja'far dalam ucapannya menyatakan
bahawa kami dahulunya dalam keadaan jahiliah, dalam keadaan menyembah berhala, bunuh-membunuh di antara satu sama lain, memutuhkan silaturrahim, bergaduh sesama keluarga, perangai buruk, memakan bangkai, berzina dan lain-lain lagi. Lalu Allah mengutuskan kepada kami seorang Rasul yang mengajar kami supaya mentauhid, mengesahkan Allah, meninggalkan syirik, mengajar kami mengadakan hubungan silaturrahim, hubungan keluarga dengan baik, mengharamkan putus hubungan silaturrahim, mengajar kami tidak boleh membunuh, tidak boleh berzina, tidak boleh memakan bangkai. Itu adalah keji. Lalu kami beriman kepadanya, kami percaya kepadanya. Tiba-tiba kami dimarah oleh pemimpin-pemimpin kami. Kami terpaksalah datang ke sini, berlindung di bawah kerajaan tuanku, kerajaan tuan, kata Ja'far. Lalu Raja Habasyah kalau berkata, sekiranya orang tu jadi Rasul, sila baca apa-apa ayat daripada wahyu yang diwahyikan kepadanya. Kerana seorang Rasul mesti menerima wahyu. Lalu Ja'far membaca Quran, membaca ayat-ayat Quran. Setengah ulama mengatakan ayat-ayat yang dibaca itu berkenaan dengan kerasulan Nabi Isa alaihi salam. Lalu Ammar bin As kata, wahai tuanku, mereka merendahkan Nabi Isa. Nabi Isa dianggap bukan anak Tuhan, bukan anak Tuhan. Siti Maryam bukan ibu, bukan isteri Tuhan. Ja'far baca surah Al-Imran yang menyebut tentang kepercayaan orang Islam berkenaan Nabi Isa. Isa adalah Rasulullah, hambanya, bukan anak Tuhan. Siti Maryam seorang yang baik. Diriwayatkan Raja Habasyah menangis bila dengar ayat Quran, menangis dan mengangkat tongkatnya. Sesungguhnya apa yang disebut ini benar, sebagaimana benarnya tongkat yang aku nampak di hadapan aku ini, kata dia. Lalu menghalau Ammar bin As dan Suhail bin Ammar dan memulang balik hadiah yang diberikan kepadanya. Nyata Raja Habasyah telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini satu riwayat. Riwayat yang kita baca ni, Nabi hantar surat kepada Raja Habasyah. Setelah Raja Habasyah mendengar surat yang dihantarkan kepadanya, dibaca oleh penterjemahnya. Mengikut riwayatnya, dia tulis, dia suruh jawab surat itu. Surat itu terus menyatakan dia telah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia beriman dan mengatakan sekiranya kalau diizin dia berjumpa dengan Nabi, dia akan pergi walaupun terpaksa berjalan kaki. Bagaimana seorang raja sanggup berjalan kaki untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ahli sejarah meriwayatkan di mana sebahagian padri dan pembesarnya telah memberontak, mengangkat senjata menentang Raja Habasyah yang telah beriman. Lalu Raja Habasyah mengarahkan Ja'far dan sahabat-sahabatnya naik ke kapal, berlabuh di laut. Tunggu, kerana bimbangkan bahaya yang menimpa mereka sekiranya dia kalah. Kalau kami menang, mari balik.
Kalau kami kalah berundur, jangan duduk di sini. Bahaya. Dan orang Islam mendoakan kemenangan kepada Raja Habasyah. Dan Allah mengurniakan kemenangan kepada Raja Habasyah. Dan baginda telah wafat, meninggal dunia, belum bertemu dengan Nabi SAW. Dan berita kematiannya disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi SAW. Lalu Nabi yang berada dalam majlis menerima berita yang sedih ini dan mengajak sahabatnya, sila bangun, mari kita bersembahyang ghaib untuk saudara kita Najasyi yang telah mati. Di sinilah disunnahkan, diajarkan bahawa kita boleh sembahyang ghaib kepada jenazah yang jauh, bukan jenazah yang dekat. Jenazah yang jauh boleh kita sembahyang ghaib. Kalau dekat tak sembahyang ghaib, kena sembahyang di tempat jenazah itu. Kalau tak sempat, boleh juga sembahyang di kuburnya. Ini dilakukan oleh Nabi SAW. Bila seorang khadam yang berkhidmat di masjid, seorang perempuan kelihatan tidak ada, Nabi tanya, mana perempuan yang sedang bersih masjid itu, selalu bersih masjid? Dia beritahu dia sudah mati, wahai Rasulullah. Rasulullah kata, mantang-mantang dia seorang khadam membersihkan masjid, kamu tak beritahu pada aku dia mati? Lalu Nabi pergi ke kuburnya dan menyembahyangkan jenazah di kuburnya. Ini sunnah, sembahyang jenazah di kubur kalau kita tak sempat pergi. Sembahyang ghaib daripada kisah Najasyi ini. Dan Najasyi ialah seorang raja yang Islam. Katanya setelah Islam, surat Nabi sampai selepas dia sudah masuk Islam. Ada riwayat yang mengatakan demikian, menunjukkan bahawa Nabi kita Muhammad SAW telah menyampaikan ajaran Allah. Rasulullah SAW juga menghantar surat kepada Maharaja Rum, di mana isinya ialah Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Abdillahi wa Rasulih ila Hiraql azimir Rum, salamun ala man ittaba'al huda, amma ba'du, fa inni ad'uka bi ni'ayatil Islam, aslim taslam, yu'tika Allahu ajraka marratain, fa in tawallaita fa inna 'alaika ithmal arisiyin, wa ya ahlal kitab, tidak ada wa tu, ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun, bukan muslimin, itu salah, bi anna muslimun. Ini ayat Al-Quran, surah Al-Imran. Akhrajahul Bukhari. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, daripada Muhammad hamba Allah dan Rasulnya, kepada Hiraql ataupun Hercules, Maharaja Rum, selamat sejahtera kepada sesiapa yang mengikut petunjuk. Adapun selepas dari itu, maka aku mengajakmu dengan seruan Islam. Masuklah Islam, nescaya kamu selamat. Juga Allah mengurniakan kepadamu pahala 2 kali. Maka jika kamu berpaling, di atasmu juga dosa petani-petani. Dan wahai ahli kitab, marilah kepada kalimah yang sama antara kami dan kamu, iaitu kita tidak mengabdikan diri malaikat kepada Allah, dan kita tidak menyentuhinya dengan sesuatu,
Dan kita tidak boleh mengambil sesama kita sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Maka jika mereka itu berpaling, maka katakanlah, kamu saksikanlah dengan bahawa sesungguhnya kami adalah orang-orang Islam. Ayat ini memberi makna yang lain dengan Raja Habasyah. Walaupun Raja Habasyah menganut Kristian Ortodoks, di mana Raja Rom juga menganut Kristian juga. Kristian Ortodoks mazhab yang lain yang mengatakan Isa anak Allah, mengatakan Maryam isteri Allah, ibu Nabi Isa, mengatakan demikian. Adapun Raja Habasyah yang mengikut mazhab Ortodok yang lain daripada itu, yang agak hampir dengan agama Tauhid. Dengan sebab itu rupa surat yang Nabi hantar kepada Raja Habasyah lain, dengan bahasa yang lain. Dalam surat ini mengajak Raja Rom masuk Islam, dia selamat. Kalau dia masuk Islam, rakyat dia masuk Islam, dia boleh dua pahala. Pahala dia masuk Islam dan pahala rakyat yang ikut dia masuk Islam. Kalau dia tak masuk Islam, maka dia berdosa dan berdosa rakyat yang ikut dia juga, kerana menyesatkan rakyat. Rakyat disesatkan oleh raja, oleh pemimpin. Pemimpin akan menerima hukum yang sama. Dan Nabi menjelaskan makna kalimah Allah. Orang Islam sebut Allah, orang Kristian juga sebut Allah, sebagaimana orang kafir lain sebut Allah juga. Dalam hal ini kita tidak boleh tutup mulut dia sebut Allah. Tak boleh larang dia sebut Allah, tak boleh. Nabi tak buat begitu, Quran pun tak suruh begitu. Cuma kita disuruh menyatakan apa makna Allah. Allah yang mu sebut tu salah, Allah yang mu sebut tu tak betul. Itu cara dia. Kalau dia nak bawa perkataan Allah, nak terjemah ke dalam bahasa kita, nak ikut agama dia, ini tak boleh. Jadi keliru orang Islam. Itu dua perkara yang berbeza yang kita kena faham. Kita nak larang dia sebut Allah, tak boleh. Dia nak sebar makna Allah dengan pahaman dia kepada orang kita, ini tak boleh. Itu dua perkara yang berbeza. Jangan jadi keliru. Sebab keliru ni kena belajar dengan surah khabar. Belajar dengan surah khabar habis jadi punah habis. Ini dia. Kena faham. Allah, Nabi sebut ayat Quran, ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'bud illallah. Wahai ahli kitab, marilah kepada kalimah yang sama di antara kami dan kamu. Kalimah yang sama. Kita tidak boleh beribadat melainkan kepada Allah. Kami kata Allah, kamu kata Allah. Tetapi Allah itu wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Ini makna Allah. Allah tak boleh disekutukan. Kenapa? Kerana perkataan Allah dalam bahasa Arab asalnya al-ilah. Al-ilah dibuang alif yang kedua supaya menjadi sebutan yang mudah, maka Allah. Allah dengan makna dia saja Tuhan. Tuhan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Allah. Allah itu ialah maknanya Al-Ahad, yang satu. As-Samad, yang dihadapkan kepadanya,
Seluruh alam, semua perkara menghadap kepadanya, berharap kepadanya. Lam yalid, tidak beranak. Walam yulad, tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sepertinya sesuatu pun. Itu makna Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Allah itu Ar-Rahman, yang maha pemurah. Ar-Rahim, yang maha penyayang. Itu makna Allah. Huwallahu alladhi la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'min, Al-Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, sehingga disebut 98 nama selepas itu. Dengan mana Allah itu terkandung di dalamnya 99 makna nama itu. Itu tafsiran makna Allah. Dan makna Allah itu juga ialah wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Kita tidak boleh melantik sesama kita menjadi Tuhan macam Allah. Iaitulah padri-padri, ulama-ulama, pemimpin-pemimpin yang mengadakan hukum syariat, yang mengadakan undang-undang berlawanan dengan undang-undang Allah Ta'ala. Makna Allah, syariat dia tidak ada bandingan, tidak ada tandingan. Ini makna Allah. Kena faham. Di sinilah orang Kristian sebut Allah, Yahudi sebut Allah. Kita terima mau sebut Allah. Maka dibenarkan kita orang Islam makan sembelihan orang Yahudi dan sembelihan orang Kristian. Ini dengan nas Quran. Wa ta'amu ahlil kitab hillul lakum. Dan makanan ahli kitab dihalalkan kepada kamu. Ini ayat Quran. Bila ada ayat Quran, semua mazhab kena terima. Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, Zahiri, apa semua mazhab. Orang tanya mazhab apa tu? Tak ada mazhab ni. Macam semayang 5 waktu, tak ada mazhab. Semua mazhab kena tunduk belaka. Ini ada nas Quran. Mengapa boleh makan sembelihan Yahudi Kristian? Dengan syarat dia sembelih binatang yang dihalalkan oleh Allah. Dia sembelih lembu, sembelih kuba, sembelih hayang, sembelih burung pati, sembelih kambing, kita boleh makan. Kalau dia sembelih babi, tak boleh makan. Dia igak babi, bismillah, dia sembelih, tak boleh makan babi. Itu tak boleh. Kenapa? Kerana masa sembelih dia juga sebut nama Allah. Ini rahsianya yang kita kena faham. Dengan sebab itu, dia nak sebut nama Allah, kita tak boleh halang. Masa pemimpin musyrikin Mekah buat perjanjian dengan Nabi SAW, perjanjian Hudaybiyah yang terkenal. Bila Nabi nak pergi buat umrah dengan sahabat-sahabat dia, bala tentera musyrikin sekat, tak benar Nabi masuk. Nabi sudah pakai ihram. Lalu Nabi hantar utusan Sayyidina Uthman bin Affan, menantunya radhiyallahu anhu, untuk berunding. Sayyidina Uthman ni orang yang lembut, bukan orang yang keras. Boleh hantar Sayyidina Uthman bermakna nak ajak damai. Tiba-tiba Sayyidina Uthman sudah ditahan, tak balik-balik. Lalu Nabi memanggil sahabatnya untuk berbai'ah di bawah pohon kayu yang terkenal di Hudaybiyah, berjanji untuk menyerang Mekah dan bersedia untuk mati sekiranya Sayyidina Uthman tidak dibebaskan. Walaupun mereka bawa senjata pendek saja, tak ada senjata panjang. Lalu pemimpin Quraisy membebaskan Sayyidina Uthman. Dengan terlebih dahulu dia meteraikan perjanjian Hudaybiyah, di mana Quraisy menghantar Suhail bin Amr, yang pergi ke Habasyah dengan Amr bin As tadi, untuk menjadi perunding. Suhail bin Amr pergi, maka ditulis surat perjanjian. Nabi kata tulis Bismillahirrahmanirrahim. Kata Suhail bin Amr, aku tak setuju kerana aku tak pernah sebut Bismillahirrahmanirrahim. Tulis Bismikallahumma.
Ini kalimah yang biasa kami guna. Bismikallahumma. Nabi kata, wahai Ali, tulis Bismikallahumma. Ini. Maknanya orang Quraisy musyrikin kata Bismikallahumma, dia sebut Allah, kita sebut Allah, tak apa. Bismikallahumma, tulis. Bismikallahumma. Tulis. Ini perjanjian di antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Kata Suhail, aku tak setuju. Sebut Muhammad Rasulullah, Suhail bin Amr. Sebut Muhammad bin Abdullah, Suhail bin Amr, macam aku juga. Kalau tulis Rasulullah, aku dah masuk Islam, aku tak masuk Islam lagi. Sayyidina Ali dah tulis. Kata Nabi buang Rasulullah tu. Sayyidina Ali tak mau buang. Tak mau buang kataan Rasulullah. Nabi tanya kat mana? Lalu Sayyidina Ali petunjuk, Nabi pun buang dengan tangan dia sendiri. Muhammad bin Abdullah dengan Suhail bin Amr. Itu perjanjian Hudaybiyah. Dalam perjanjian ini disebut Bismikallahumma. Dengan makna perkataan Allah digunakan dalam perjanjian Hudaybiyah antara Nabi dan musyrikin Mekah. Nak guna bersama dalam perjanjian, itu boleh. Tapi aku mengikut fahaman aku, mengikut fahamanmu. Tapi Allah mengikut fahaman kita, Tuhan yang Maha Esa. Tak beranak, tak diperanakkan. Bila dia nak terjemah Bible, dia perkataan God, perkataan Lord dalam bahasa Inggeris. Nak terjemah dengan Allah dalam bahasa Melayu, salah. Makna dia tak betul. Pasal apa? Kerana Allah ni makna Tuhan yang satu. God, dia boleh terjemah dengan Tuhan 2, 3, 4. God ni ada lelaki, ada puang. Lord ni ada lelaki, ada puang. Dengan makna perkataan tu tak berlaga. Dengan sebab itu terjemahannya tak boleh. Kalau dia nak terjemah perkataan ni dengan bahasa Melayu, dengan bahasa kita Allah, nak terjemah Tuhan dengan Allah, tak boleh. Allah, dengan sebab itulah bila kita semayang, orang Melayu, orang Cina, orang India, orang putih, orang Perancis, bila sudah masuk Islam, dia kena semayang Allahu Akbar. Tak boleh kata Tuhan Akbar, tak boleh. Kerana makna dia lain. Ini kena faham. Dengan sebab itu, bila dia nak terjemah dalam buku dia ke dalam bahasa kita, nak terjemah perkataan bahasa lain dengan perkataan Allah, ini tugas Kementerian Dalam Negeri, tugas Jabatan Agama. Kena larang, ni bukan tugas orang ramai. Dia kena jalan tugas ni. Tapi orang ramai tak erti, tak faham. Tak erti kedudukan makna ni, jadi keliru habis. Jadi punah habis. Di sini kita kena faham betapa besarnya makna kalimah Allah ni. Balik kepada cerita surat ini. Bila Raja Rom terima surat daripada Nabi SAW, lalu dia nak siasat setara mana orang yang mendakwa diri jadi Rasul. Lalu dia suruh cari mana-mana pemimpin Mekah yang datang berniaga di Syam. Syam ialah pusat kerajaan Rom Timur, Bizantin. Tiba-tiba mereka bertemu dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Harb, seorang pemimpin Mekah, nombor 2 lepas pada Abu Jahal, pemimpin besar. Dia ni pula mertua Nabi SAW. Nabi kahwin dengan anak dia Ummu Habibah yang berhijrah ke Habasyah. Anak dia Islam, Abu Sufyan kafir lagi masa tu. Maka dipanggil Abu Sufyan yang masih kafir. Abu Sufyan pun tanya, dibawa ke hadapan Raja Rom. Raja Rom tanya, apa ceritanya seorang yang mengaku dia jadi Nabi ni? Abu Sufyan pun cerita betul. Muhammad ni dia bawa satu ajaran baru yang lain daripada nenek moyang. Nenek moyang dulu semua berada. Ada adat dia, ada cara dia.
Dia bawa ajaran yang kami tak pernah dengar, menyebabkan kami tak setujulah. Ini kerana berbeza dengan ajaran yang kami persakai daripada nenek moyang kami. Itu dia royak betul. Lepas tu Raja Rom tanya, siapa dia yang ikut dia? Kata Sufyan, yang ikut dia ni orang-orang miskin, orang takrok, orang muda-muda ada erti. Orang muda-muda ada erti ikut dia. Lepas tu orang miskin, sikit je orang kenamaan yang ikut dia. Kebanyakan pemimpin orang kenamaan lawan dia. Yang banyak ikut dia orang miskin, orang lemah, orang muda-muda tak tahu apa. Orang muda-muda tak tahu apa, dia kata. Raja Rom kata, haula'i atba'ur rasul. Begitulah pengikut rasul-rasul zaman dulu, kata Raja Rom. Bila pembesar dan padri mendengar Raja Rom cakap begitu, begitulah pengikut rasul-rasul. Lalu mereka bising, raja kita nak ikut dah, nak masuk Islam dah. Menyebabkan mereka bising, raja nak masuk Islam dah. Lalu Raja Rom kata, aku cakap nak tengok mu je, nak tengok kamu je. Dia tak berani macam Raja Habasyah tadi. Raja Habasyah berani mengisytiharkan Islam dan sanggup berperang dengan pembesar dan rakyat dia yang memberontak. Raja Rom ni tak berani nak jaga takhta kerajaan dia. Lalu tak jadi masuk Islam. Cuma dilayan utusan Nabi dengan baik. Kerana adat di zaman itu hendaklah melayan utusan dengan baik. Maka baliklah utusan dengan selamat. Jadi ceritanya orang Kristian ni mengaku Muhammad adalah Rasulullah. Cuma mereka tak berani masuk Islam. Kepada Kisra Raja Parsi pula diutuskan surat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadir Rasulillah ila Kisra azimi Paris. Salamun ala man ittaba'al huda wa amana billahi wa rasulih wa amin bukan wa amana, wa amin, salah bagi, wa amin wa amin billahi wa rasulih washhad an la ilaha illallah ataupun wa amana pun boleh juga. Daripada mat. Salamun ala man ittaba'al huda wa amana billahi wa rasulih wa syahida an la ilaha illallah, kena baca begitu, wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa ad'uka bi du'aillah fa inni ana rasulullah ila an-nasi kaffah li undira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'ala al-kafirin fa in tuslim taslam wa in abaita fa inna ithmal majusi 'alaik. Akhrajahu Ibnu Jarir min tariq Ibn Ishaq. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Daripada Muhammad Rasulullah kepada Kisra Maharaja Parsi, selamat sejahtera kepada sesiapa yang mengikut petunjuk dan beriman dengan Allah dan Rasulnya, dan menyaksikan bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang sebenar malaikat Allah, esanya lagi tiada sekutu baginya, dan bahawa sesungguhnya Muhammad itu hamba-Nya dan Rasul-Nya. Aku mengajakmu menyerumu kepada seruan Allah, maka sesungguhnya aku ialah Rasulullah kepada manusia seluruhnya, supaya aku memberi amaran kepada orang yang hidup hatinya dan memastikan ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Maka jika engkau masuk Islam, maka engkau selamat, dan jika engkau enggan, maka dosa-dosa orang-orang Majusi dibebankan ke atasmu. Ini surat Nabi kepada Raja Parsi yang merupakan salah satu kuasa besar dunia. Rom tadi kuasa besar dunia juga. Parsi kuasa besar dunia di sebelah timur, Rom kuasa besar dunia di sebelah barat dengan jajahan takluknya. Raja Parsi ini menganut agama Majusi.
Sebahagian rakyat Parsi menganut agama Majusi dan sebahagiannya menganut agama Zarathustra. Agama Majusi ini adalah agama yang menyembah api. Menyembah api. Waktu tadi Kristian, ni agama sembah api. Kerana memuja api. Zarathustra ialah agama yang menghalalkan semuanya. Boleh kahwin dengan anak, boleh kahwin dengan adik-beradik, boleh kahwin dengan siapa dia saja. Macam binatang. Ini Zarathustra. Yang dianut oleh orang Parsi. Dan memang mereka ni ganas. Kalau sekiranya boleh kahwin dengan anak, dengan adik-beradik, macam binatang lah ganas. Mengikut riwayatnya, bila mereka terima utusan Nabi, utusannya tak mau tunduk pada dia, tak mau rokok, dimarahnya. Dan setelah dibacanya surat, dengar surat, dikoyoknya, disiek surat itu. Siapa berita kepada Nabi SAW, Nabi kata, wa yumazzaqu kulla mumazzaq idza halaka Kisra fala Kisra ba'dah, kata Nabi. Marah. Kerana mengikut adatnya, utusan mesti dihormati. Macam duta negara asing mari ke negeri kita, mesti dihormati duta tu. Dikawal keselamatan dia. Ini mengikut peraturan dunia dan peraturan yang diamal oleh Islam. Dengan sebab itulah kedutaan, pegawai kedutaan tak boleh dibunuh, tak boleh dibom. Ini hukum Islam. Ada orang pergi bom tu orang tak ngaji agama, jihad tak ngaji agama. Macam semayang tak ngaji lah, punuh. Punuh ganah, ini tak erti. Tak tahu siapa dia. Jadi Raja Parsi ni dia tidak menghormati utusan Nabi. Cuma dia tak bunuh, tak hormati, dia siek. Nabi kata akan dikoyok kerajaannya. Kerajaan dia akan dikoyok, akan disiek macam dia siek surat. Dan bila Kisra binasa, tidak ada lagi Kisra di zamannya. Lalu dia tunjuk sambung dia. Dihantarnya utusan dia, gubernur dari Yaman, namanya Bazan. Bazan, gubernur Parsi di Yaman, dihantar menemui Nabi SAW. Bila Bazan mari dengan orang dia yang gagah, yang hebat, bertemu dengan Nabi, Nabi kata rajamu mati dah. Rajamu mati dah. Malaikat beritahu kepada Nabi Raja Parsi mati. Dibunuh oleh anak beranak dia sendiri. Kerana berebut takhta kerajaan. Bila Bazan dapat berita, memang mati sungguh, Bazan ni masuk Islam. Gubernur dia di Yaman masuk Islam. Itu ceritanya. Jadi hadis ni menunjukkan bahawa Nabi menyampaikan ajaran Allah kepada Raja Parsi walaupun zalim. Tak takut pada zalim dia. Kepada penduduk Najran pun Rasulullah SAW menghantar surat di mana kandungannya seperti berikut. Bismi ilahi Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub min Muhammadin Nabi Rasulillah ila usqufi Najran wa ahli Najran salima antum fa inni ahmadu ilaikum ilaha Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub amma ba'du fa inni ad'ukum ila ibadatillah min ibadatil ibad wa ad'ukum ila wilayatillah min wilayatil ibad fa in abaitum fal jizyatu fa in abaitum faqad adantukum biharb wassalam. Rawahul Baihaqi. Artinya dengan nama Tuhan Ibrahim, Ishak dan Yaqub, daripada Muhammad yang menjadi Nabi juga Rasul kepada Padri Najran dan penduduk Najran, mudah-mudahan selamat sejahteralah kamu. Maka sesungguhnya aku memuji kepada kamu akan Tuhan Ibrahim, Ishak dan Yaqub. Adapun kemudian daripada itu, maka sesungguhnya aku mengajak kamu kepada mengabdikan kepada Allah daripada mengabdikan kepada hamba-hamba. Dan aku mengajak kamu kepada pemerintahan hamba-hamba, pemerintahan Allah. Ini tertinggal. Aku mengajak kamu kepada pemerintahan Allah daripada pemerintahan hamba-hamba.
Maka jika kamu enggan, bayarlah jizyah, bayar cukai. Kalau kamu enggan, damai, bayar cukai, tak apa. Maka jika kamu enggan lagi, maka sesungguhnya aku mengizinkan untuk memerangi kamu. Wassalam. Ini kerah. Yang pertama, kamu masuk Islam. Yang kedua, kalau tak mau masuk Islam, berdamai, bayar jizyah. Yang ketiga, damai pun tambah, perang. Allah mengizinkan aku memerangi kamu. Pasal apa? Surat ni keras. Daripada surat Raja Habasyah, Raja Rum, Raja Parsi. Sebab Najrani ialah kabilah Arab. Kabilah Arab. Allah Ta'ala turunkan Quran dengan bahasa Arab. Allah Ta'ala lantik Muhammad SAW daripada bangsa Arab. Najran ni dekat dengan Madinah, sempadan dengan Yaman. Najran ni pula tahu berkenaan dengan Mekah, melihat masyarakat Arab. Dengan sebab itu mereka sepatutnya masuk Islam. Dengan sebab itulah dia beri amaran keras. Sama ada masuk Islam. Kalau tak masuk Islam, damai, bayar jizyah. Kalau tak mau juga, perang. Amaran untuk menyerang. Mengikut riwayatnya, lalu Najran, pemimpin Najran dan padri-padrinya datang ke Madinah, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berunding. Nabi benarkan mereka duduk dalam masjid dan berkemah dalam masjid dan di kawasan masjid. Dia benarkan walaupun dia Kristian lagi. Siapa waktu dia nak semayang cara agama dia, Nabi kata sila, buat caramu dalam masjid. Dibenarkan. Maka berunding 3 hari berhujah. Allah Ta'ala turunkan surah Ali Imran. Sebahagian besar ayat-ayat surah Imran ni ialah dibaca kepada kabilah Najran, kaum Arab yang sudah menganut Kristian, yang tahu bahasa Arab. Dibaca kepada mereka tentang Nabi Isa, kejadiannya melalui ibu yang tidak ada ayah, dengan ciptaan Allah kun fayakun, bukan dengan dilahirkan sebagaimana manusia biasa. Kebesaran Allah, dibaca ayat-ayat Quran. Akhirnya Tuhan kata, turun wahyi, kalau sekiranya mereka tak mahu beriman juga, ajak mereka bermubahalah. Ajak mereka bermubahalah. Ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Mari kita panggil, Nabi kata aku, panggil anak aku, isteri-isteri aku, keluarga aku, panggil semua, pemimpin kamu juga, panggil anak dia, anak beranak dia, duduk satu tempat, kita bermubahalah, minta ya Allah ya Tuhanku, turunkan laknat kepada siapa yang bohong di kalangan kita. Turun ayat tu, surah Imran. Lalu mereka kata, kami nak balik mesyuarat dulu. Mereka balik bermesyuarat, bincang-bincang. Padri kata, memang dia Rasulullah sungguh. Dia Rasulullah sungguh. Dah kita masuk Islam lah. Masuk Islam tak ada ilmu lah. Apa pasal ilmu ni? Lama kena orang duk bayar, kita bayar cukai, kita bayar macam-macam. Kalau masuk Islam, pendapatan tak ada. Dah kita mubahalah. Hak dia nak. Kalau kita mubahalah, dia Rasul sungguh. Nasaya Allah binasakan kita, tak ada zuriat, kita habis. Akhirnya mereka pilih berdamai dalam keadaan tak masuk Islam, membayar jizyah. Pilih hak yang kedua yang Nabi cadang. Lalu mereka bayar jizyah. Rasulullah SAW mengutus surat-surat juga kepada Raja Mesir, Bahrain, Oman dan lain-lain,
Raja Bahrain masuk Islam, Raja Oman masuk Islam. Raja Mesir tak masuk Islam. Hatta hadiah ke Nabi. Di antara hadiahnya seorang perempuan, Maria Al-Qibtiyah. Dia beri hadiah kepada Nabi. Dan daripada Maria Qibtiyah inilah boleh anak Nabi Ibrahim. Dan hadiah-hadiah yang lain. Nak masuk Islam, takut jatuh takhta kerajaan. Tak boleh buat baik. Raja Bahrain, Raja Oman masuk Islam. Raja Ghassan bunuh utusan Nabi. Raja Ghassan bunuh utusan. Negeri lain tak bunuh utusan Nabi, bunuh sahabat yang bawa surat itu. Macam-macam jenis. Segala yang tersebut di atas hanyalah sebahagian daripada tugas menyampaikan perintah Allah, akidah dan syariatnya yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bagi menyatakan sepenuhnya, sekurang-kurangnya pun memerlukan kitab-kitab yang berjilid-jilid. Kerana dalam masa 23 tahun sejak menerima wahyu, Rasulullah SAW tidak pernah berhenti menyampaikan dinullah, sama ada kepada orang-orang perserangan atau kumpulan manusia, di masa muqim berada di tempat kediaman atau musafir, menyampaikan dengan sendirinya. Juga dia memerintah para sahabatnya, juga umatnya, memerintah umatnya sehingga hari kiamat menyampaikan ajaran Islam, agar tidak ada seorang manusia pun yang tidak sampai kepadanya dakwah Islamiah. Di zaman Rasulullah SAW, Islam berkembang di seluruh semenanjung tanah Arab, sehinggalah kuasa-kuasa besar dunia di masa itu ada yang menerima dan ada pula yang menentangnya habis-habisan. Lihatlah betapa Rasulullah SAW menyampaikan Islam, sehingga seluruh ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW dipelihara dengan sempurna, dan tidak ada siapa pun yang dapat memesong atau memadamnya. Sejak dari zaman sahabat sehinggalah generasi Islam yang kemudian, secara turun-temurun, sekarang dan akan datang, sebagai bukti kebenarannya, dan sesungguhnya orang menyampaikannya ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.